Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat hadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi dan rasul, sekalian kepada masyayikh, khasnya kepada pengarang kitab Al-Jawharul Mawquf Pemunabihan Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalamtani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawquf wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalamtani, yang mana kita masih lagi dalam bab pada menerangkan tentang kelebihan mengingati mati, iaitu pada bab yang ke-37 ya, pada muka surat 185 bagi kitab Jawi, pada baris yang ke-8 dari bawah. Bagi kitab yang Rumi pada muka surat 359. Jadi sebelum ni Syekh ada menukilkan tentang hadis bahawa terputus amalan anak Adam setelah kematiannya kecuali 3 perkara ya, di mana apabila matinya seorang anak Adam itu terputus segala amalnya melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ini sedekah yang berterusan pahalanya walaupun sesudah dia meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, iaitu ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia lain, kepada orang lain. Dan yang ketiganya itu anak yang soleh yang mendoakan untuknya sesudah dia mati nanti. Dan pada riwayat yang lain bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berterusan bagi orang yang sudah meninggal dunia tu ya, apabila dia meninggal dunia, dalam kuburnya dia akan mendapat pahala yang berterusan menerusi amalan-amalan apa yang dilakukannya, iaitu apabila orang yang mengajarkan ilmu, kemudian orang yang melarikan, yakni mengalirkan air sungai, kemudian orang yang menggali telaga, yakni untuk manfaat orang lain, sama ada manusia ataupun haiwan, atau orang yang bertanam pohon kayu yang dapat dimanfaatkan hasil buah-buahannya seperti pohon kurma
atau seumpamanya, atau orang yang membina masjid, ya, selama mana ada orang yang melakukan ibadah, bersolat atau berzikir, baca Al-Quran, beriktikaf padanya. Kemudian orang yang mempusakai mushaf, iaitu orang yang menulis, menyuratkan mushaf. Ini mushaf apa? Mushaf Al-Quran, ya. Kerana apabila dia menulis Al-Quran tadi, penulisan itu akan dapat diwarisi, dapat dibaca oleh orang lain, ya, sesudah dia meninggal dunia. Maka pahalanya juga akan berterusan, ya, selama mana tulisan tersebut ada dalam mushaf tersebut, maka dibacakan oleh orang, ya, maka dia akan terus mendapat pahala. Atau orang yang meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan baginya. Jadi itu antara amalan-amalan yang berbentuk jariah yang akan menjadikan pahala itu berterusan walaupun sesudah kita meninggal dunia. Jadi hanya amalan seseorang yang mengikutinya ke dalam kubur, ya, apabila seseorang itu meninggal dunia. Dan riwayat Muslim, hadis marfu' yang mengikut bagi mayat itu 3 perkara: kembali 2 dan tinggal serta mayat 1, mengikut akan dia ahlinya dan hartanya dan amalnya, dan yang kembalinya ahlinya dan hartanya, dan yang tinggal sertanya amalnya juga. Maka jika ada amalnya kebajikan, dapat rahmat dia, dan jika ada amalnya kejahatan, dapat azab dia. Jadi dari riwayat Muslim, hadis yang marfu'. Jadi hadis yang marfu' ni hadis apa? Hadis yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kategori apa, mustalah hadis, ya. Hadis marfu' adalah hadis-hadis yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang bersifat takriri, ya, ataupun yang bersifat wasfi, yang menyatakan hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata sekian, ya, ataupun amal perbuatan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apabila sahabat-sahabat melakukan sesuatu perbuatan, Nabi mendiamkannya, ya. Jadi segala hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistilahkan sebagai hadis yang marfu'. Jikalau hadis itu disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, yang ini mungkin perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat, maka hadis itu dinamakan hadis mauquf. Ini terhenti perkataan hadis itu ataupun perbuatan hadis itu kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jikalau hadis itu disandarkan kepada tabi'in, yakni tabi'in, yakni yang datang sesudah tabi'in, mereka ini meriwayatkan hadis daripada para tabi'in. Tabi'in iaitu golongan yang datang sesudah para sahabat, ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in, ya, tentang bersandarkan kepada perbuatan ataupun perkataan para tabi'in, generasi sesudah sahabat, maka hadis itu dinamakan hadis maqbu', ya. Jadi itu antara mustalahat hadis. Jadi hadis marfu' di sini hadis yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis marfu' ni dia boleh jadi hadis tu ada yang sahih, ya, ada hadis marfu' yang hasan, ada juga hadis marfu' yang dhaif, ya. Itu menurut penilaian para muhaddisin, ya. Jadi setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dikategorikan sebagai hadis yang marfu'. Dan riwayat Muslim hadis marfu' yang mengikut bagi mayat itu 3 perkara: kembali 2 dan tinggal serta mayat 1.
mengikut akan dia ahlinya dan hartanya dan amalnya, dan yang kembalinya ahlinya dan hartanya, dan yang tinggal sertanya amalnya juga. Jadi Nabi SAW menyatakan tentang hal keadaan setiap manusia, ya. Setiap seseorang tu pasti akan jadi mayat, ya. Dan setiap seseorang kita ni ada 3 perkara yang sentiasa mengikuti kita, ya. Apa dia? Yang pertamanya, ahli keluarga kita, ya, anak isteri kita, ya, saudara mara kita. Ini semua dia ada dalam kehidupan kita. Maksudnya kita dalam apa-apa hal keadaan pun kita akan berhubungan dengan ahli-ahli keluarga kita, ya, ataupun kalau kita ada sesuatu urusan, kita akan bawa ahli-ahli keluarga kita. Begitu juga setiap manusia ni ada harta yang mengikutinya, iaitu sentiasa dia di dalam tanggungjawab jaga hartanya, ya. Dan yang ketiganya amal, ya, amal-amal perbuatannya, sama ada amal-amalnya yang berkait dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun amal-amalnya yang berkait dengan hak-hak sesama manusia, ya. Jadi apabila seseorang itu meninggal dunia, 2 perkara akan pergi darinya. Yang tinggal bersamanya hanya 1 jua. Inilah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW bahawa yang pergi darinya itu apa? Ahlinya dan hartanya. Ini ahli keluarganya apabila dah menyusul seseorang tu yang dah menjadi mayat tu ke tanah perkuburannya, setelah dikebumikan, maka semuanya kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan dirinya seorang diri di dalam kubur sebagai mayat. Begitu juga hartanya yang selalu didampinginya, ya, maka hartanya juga ditinggalkannya, tak dapat mengikutinya masuk ke dalam kubur. Kalau dapat masuk dalam kubur pun, hartanya tu tak akan dapat memanfaatkan dia apa pun. Macam kita tengok hari ni orang apa, gali kubur Firaun, ya, raja-raja di Mesir dulu, mereka temui macam-macam harta dihimpun sekali dalam kubur tu. Tapi hartanya tu apa yang boleh manfaatkan dia dalam kubur? Tak akan memanfaatkan dia, ya. Ditinggalkannya, tak dapat bawa bersamanya ke dalam alam barzakh. Apa yang dibawa bersamanya menuju ke alam barzakh, iaitu yang tinggal sertanya amalnya juga. Jadi kalau ada dia amal-amal yang soleh, maka dapatlah dia rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau dia bawa amal-amal yang soleh, maka dapatlah dia azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika ada amalnya kebajikan, dapat rahmat dia. Dan jika ada amalnya kejahatan, dapat azab ia. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Jadi hadis ini menerangkan tentang perkara-perkara sedekah yang boleh kita lakukan untuk menjadikannya sebagai pahala jariah, ya. Tak semestinya kita jadi orang yang mengajar ilmu. Kita mungkin kita tak cukup pengajian ilmu, kita nak mengajar orang lain, ya. Namun ada perkara yang dapat jadi amalan seseorang tu yang menjadikan sedekah jariah baginya. Itu apa? Kata Nabi SAW, ma min muslimin, tiada daripada seseorang muslim, yaghrisu gharsan, yang bertanam ia akan tanaman, au yazra'u zar'an, atau berhuma akan perhumaan, yakni dia bertani, tanam pokok padi ke, ya, ataupun gandum ke, fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun, maka memakan daripadanya burung. Ini burung-burung pun dapat makan daripada biji-biji
tumbuhan, ya, ataupun daun-daun tanaman tadi, ya, ataupun buah-buahan yang terhasil daripada tanamannya itu, au insanun, ataupun manusia, ya, manusia juga dapat mendapat manfaat, dapat menikmati hasil daripada tanaman ataupun huma tadi, ya, pertanian tadi, au bahimatun, atau apa juga binatang yang dapat menikmati hasil daripada tanaman tersebut, melainkan adalah baginya dengan dia sedekah, ya, illa kana lahu bihi sadaqatun. Jadi setiap perkara-perkara kebaikan, ya, semuanya adalah sedekah. Hatta senyuman itu pun sedekah, ya. Jadi kalau kita ada kemampuan tanah yang boleh dilakukan pertanian, ya, kita boleh memanfaatkan tanah tersebut untuk menanam buah pokok-pokok, ya, dan sebagainya, supaya dapat kita menikmati hasilnya. Bahkan bukan kita saja, bahkan mungkin haiwan-haiwan lain juga akan dapat manfaat. Maka kita akan dapat pahala berterusan. Mungkin kita tak dapat menikmati hasil daripada tumbuhan tersebut, tanaman tersebut sampai selama-lamanya, ya, sebab kita akan meninggal dunia. Tapi mereka yang menikmati hasil daripadanya sesudah kita mati tu, maka pahalanya berterusan, kita akan dapat memperolehinya. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa bertanam akan tanaman, diberi Allah Ta'ala daripada pahalanya sebilang-bilang barang yang keluar daripadanya. Allahu Akbar, ya. Barang siapa yang bertanam akan tanaman, tak kira lah tanaman apa, ini tanaman yang dapat memberi manfaat kepada manusia lah. Yang mana hasil daripada tanaman tersebut, tak kira lah, mungkin daripada daun-daun dia ke, ataupun daripada bunga-bunga dia ke, ataupun mungkin daripada buah-buahan dia ke, ya, ataupun daripada biji-biji dia. Maka semuanya yang memberi hasil manfaat tersebut dapat dinikmati oleh manusia dan haiwan, ya, maka semuanya akan menjadi pahala sedekah untuknya. Ya, di sini dinyatakan barang siapa bertanam akan tanaman, diberi Allah Ta'ala daripada pahalanya sebilang-bilang barang yang keluar daripadanya. Ini kalau banyak lagi hasil daripada tanaman tersebut, maka lagi banyaklah pahala yang akan diperolehinya, ya. Lagi banyak makhluk-makhluk Allah yang mendapat manfaat, dapat menikmati hasil daripada tanaman tersebut, maka lagilah banyak besar pahala yang Allah Ta'ala akan ganjarkan untuk. Dan itu berterusan sebagai sedekah yang jariah, ya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan telah menaqal Alai pada surah Yusuf akan bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan wahyu, bahawa Allah Ta'ala menurunkan wahyu atas Nabi Musa AS, bahawa tiada daripada alat perhumaan melainkan, dan Allah Ta'ala menurunkan atasnya 1000 malaikat. 1000 malaikat memberkat mereka itu pada tumbuh-tumbuhannya. Dan apabila masak buahnya, menurun Allah akan 3000 malaikat memberkat mereka itu pada barang yang bercawang daripadanya. Ini cabang-cabang, ranting-rantingnya. Maka apabila hampir diketamnya, yakni nak dituainya, menurun Allah akan 6000 malaikat memberkat mereka itu pada segala bijinya, dan mentahlil mereka itu. Ini mengucapkan la ilaha illallah. Ini sekalian tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang terhasil daripada tumbuh tanaman tadi itu, semuanya bertahlil kepada Allah Ta'ala. Dan takbir mereka itu, sambil bertakbir Allahu Akbar akan Tuhan Rabbul Izzah. Dan tiada
makan daripadanya suatu hingga turun atasnya 10,000 malaikat memberkat mereka itu pada makannya. Jadi yang bertahlil dan bertakbir tadi itu malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan, ya, pada setiap tanaman-tanaman yang Allah Taala tumbuhkan, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa AS menyatakan apa, bahawa setiap kali seseorang itu melakukan perhumaan, yakni pertanian, ya, semua alat perhumaan tadi, yakni peralatan-peralatan yang digunakan untuk bertani tadi, untuk menanam tanaman tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berkatkan. Dengan apa? Allah Ta'ala turunkan 1000 malaikat memberkatinya, ya, pada tumbuh-tumbuhannya. Dan apabila masak buahnya, Allah Ta'ala turunkan lagi malaikat sebanyak 3000 malaikat. Tadi 1000 malaikat, turun lagi 3000 malaikat, dah jadi 4000 malaikat dah, memberkat mereka itu pada barang yang bercawang daripadanya. Yang setiap yang keluar ranting-ranting, cabang-cabangnya daripada tumbuhan tanaman yang ditanam tadi itu, maka Allah Ta'ala turunkan lagi 3000 malaikat, ya, untuk memberkati tanaman tersebut. Maka apabila hampir diketamnya, yang dah dekat-dekat nak masak, dah nak ranum dah, ya, dah nak dituai dah hasilnya, maka Allah Ta'ala turunkan lagi malaikat. Berapa banyak? Sebanyak 6000 malaikat. Tadi 4000 dah, ya, ni 6000. Jadi 10,000, ya. Menurun Allah akan 6,000 malaikat tadi tu, memberkat mereka itu pada segala bijinya, yakni segala biji-biji, ya. Dan mentahlil mereka itu dan takbir mereka itu, yakni para malaikat itu yang sebanyak 10,000 malaikat tadi, ya, bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Rabbul Izzah, dan tiada makan daripadanya suatu hingga turun atasnya 10,000 malaikat memberkat mereka itu pada makanan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan pada setiap makanan-makanan ataupun, ya, tumbuh-tumbuhan yang kita nikmati, ya. Jangan kita nampak khasiat vitamin je daripada tumbuh-tumbuhan tersebut, ya. Tapi sebaliknya ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat kita lihat dengan pandangan mata kasar, ya. Iaitu Allah Taala berikan keberkatan menerusi para malaikat yang Allah Taala turunkan untuk tumbuh-tumbuhan tersebut, tanam-tanaman tersebut. Jadi cuba kita bayangkan, kalau katakanlah kalau sekali hujan turun, ya. Kalau hujan turun tu, ya, satu titis hujan tu pun dah satu malaikat. Semuanya turun, tak naik-naik dah. Bayangkanlah kalau dalam tempoh, ya, tanaman itu ditanam dalam masa nak membesar tu, mengambil masa beberapa tempoh masa, ya, dengan hujan dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala merahmati atas tumbuhan tersebut, tanaman tersebut yang ditanam untuk memberi manfaat, ya, kepada manusia. Maka Allah Ta'ala memberkatinya dengan keberkatan. Allah Ta'ala turunkan malaikat memberkatinya. Jadi itu antara ganjaran pahala dan keberkatan yang kita perolehi dengan kita menanam tanaman-tanaman, ya. Sebagaimana ianya merupakan suatu jalan untuk kita melakukan sedekah yang jariah, ya. Mungkin kita tak ada banyak harta nak bersedekah atau bina masjid, ya, atau nak korek buat air, saliran air sungai dan sebagainya, nak korek telaga, ya. Tapi kalau kita ada tanah, kita boleh tanam. Tak kira lah tanah yang kecil, boleh tanam satu pokok pun tak apa, ya. Sekurang-kurangnya dapat dinikmati hasilnya. Ianya akan menjadikan pahala jariah walaupun sesudah kita meninggal dunia. Mengingati mati, sabda Nabi SAW, uzkuru hazimal lazzat. Jadi kita melakukan segala amal-amal kebajikan sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW ni adalah untuk membuat persediaan kita menghadapi mati, ya.
Kerana sesudah mati kita tidak ada lagi peluang untuk melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Ya. Jadi kerana itu perlu kita melihat tentang kehidupan yang kita akan hadapi sesudah mati. Ya, kerana setiap kita pasti mati. Tak kira lah sama ada mungkin umur dah tua baru nak mati, mungkin ada yang dalam usia muda yang akan mati. Ya. Jadi kita tidak tahu bila kita akan mati. Jadi sentiasa kita perlu ada persediaan dan mengingati mati supaya kita beringat-ingat, membuat persediaan, ya, menyediakan bekalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uzkuru hadhimal ladzat." Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhimul ladzat?" Qala al-maut, al-maut, al-maut. Salasan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uzkuru." Ingatilah oleh kamu, zikirlah, ingatlah, sebut selalu, ya, tentang apa? Hazimal lazzat, akan sesuatu yang akan memutuskan segala kelazatan. Ya, sebut olehmu, ingat selalu tentang sesuatu yang akan memutuskan lazat. Hazimal lazzat. Ya, hazim tu maksudnya yang memutuskan. Al-lazat maksudnya yang kesedapan. Qalu, maka sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hazimul lazat?" Apa yang memutuskan lazat itu? Apa yang dapat memutuskan lazat? Qal, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mautu, al-mautu, al-mautu." Ini 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan mati, mati, mati. Yani kematian itu perlu banyak kita ingati, ya. Jadi bila kita banyak mengingati mati, maka akan hilang rasa kelazatan duniawi ini, ya. Hilang rasa kelazatan, kenikmatan duniawi ini, tak ada rasa apanya, ya. Kerana apa? Mengharapkan kelazatan nikmat di akhirat, ya. Ataupun disebabkan kegentarannya menghadapi segala fitnah di dalam kubur nanti, maka menyebabkannya hilang rasa lazat kenikmatan atas muka bumi ini. Dan pada setengah banyakkan olehmu menyebutkan mati, maka bahawasanya menghapus ia akan dosa dan menzuhudkan pada dunia dan meredakan dengan barang yang datang kepadanya. Jadi dengan banyak mengingati mati, ianya dapat menjadi kafarah dosa, ya, menghapuskan dosa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membentuk sifat kita ni supaya menjadi zuhud terhadap dunia, ya. Kerana apa? Kerana kita tahu kita akan mati, maka kita pun tak ada nak beria-ria benar, ya. Nak berlebih-lebihan, ya, atas kehidupan dunia ni. Kerana kita tahu kita pasti akan tinggalkan dunia ni, ya. Dan kita tidak tahu bila. Jadi kita perlu buat persediaan, ya, supaya tidak ada kesukaran untuk kita menghadapi saat kematian nanti. Jadi dengan mengingati mati tadi itu akan membentuk peribadi seseorang itu supaya menjadi zuhud, ya. Dapat membentuk seseorang itu menjadi zuhud terhadap dunia. Dia tidak akan berlebih-lebihan, akan bersifat, kalau, ya, kalau para salafus soleh, mereka apabila zuhud tu mereka buang kecintaan mereka pada dunia, mereka sanggup, ya, tinggalkan segala kenikmatan, ya, keselesaan yang ada pada mereka tu, dan mencari kehidupan yang lebih mencabar, ya. Kerana nak menghasilkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memberi tawajuh untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dan meredakan dengan barang yang datang kepadanya. Iaitu apabila seorang itu selalu ingat mati, maka dia akan terbentuk sifat redha dalam dirinya. Ini segala apa yang Allah Ta'ala muqaddarkan, takdirkan untuknya, ya, baik hal keadaan rezekinya, kesenangan ataupun kesusahannya, dia akan sentiasa redha, ya.
Maka jika kamu menyebutkan dia pada ketika kaya, merendahkan dia, jadi kalau kamu dalam keadaan kaya, kamu banyak mengingati mati, maka kekayaan kamu tu akan menjadi rendah pada pandangan kamu, ya? Dan jika kamu menyebutkan dia pada ketika fakir, meredakan kamu dengan kehidupan kamu. Jadi kalau seseorang tu dalam keadaan dia sebagai orang yang miskin, fakir, apabila dia banyak mengingati mati, maka dia akan terbentuk sifat redha dengan hal keadaan dia, walaupun dengan kemiskinan, kesukarannya, kesusahannya, kesempitannya di dunia ini, dia redha kerana mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keampunannya dalam kehidupan akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahli al-qubur. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun, jadi kun maksudnya jadilah olehmu, jadilah kamu fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, ka'annaka, seolah-olah sesungguhnya engkau gharibun, orang yang gharib. Orang yang gharib ni apa? Orang yang berdagang, ini orang yang merantau, ya. Au abiru sabilin, atau orang yang pada jalan, ya. Ini dalam perjalanan, orang yang sedang menempuh perjalanan. Jadi kita tempuh kehidupan dunia ni seumpama seorang yang berdagang ataupun sebagai orang yang sedang dalam suatu perjalanan. Wa'udda nafsaka min ahli al-qubur, dan bilangkan olehmu, jadi hitungkan diri kamu termasuk daripada kalangan ahli kubur. Jadi anggaplah diri kamu tu seolah-olah sudah mati, itu maksud dia, ya. Hitungkan diri kamu tu termasuk di dalam ahli kubur. Maksudnya anggapkan seolah-olah diri kamu tu sudah mati, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'adilu sabilin wa'udda nafsaka min ahli al-qubur. Jadikan olehmu diri kamu pada dunia seperti bahawasanya engkau orang dagang atau orang lalu pada jalan. Yani tetapi jadi olehmu diri kamu seperti orang lalu pada jalan, kerana orang dagang terkadang diam ia pada negeri dagangnya, bersalahan orang lalu berjalan, maka tiada berhenti ia melainkan kadar penat jua. Dan bilangkan olehmu akan diri kamu daripada ahli kubur. Jadi kalau orang yang dagang tu, kalau orang dagang tu dia pergi satu tempat ke satu tempat, ya, dia ada sampai satu tempat tu ada perhentian untuknya, ya. Dia akan tinggal di situ untuk beberapa tempoh masa. Ataupun orang yang abiru sabilin, ini orang yang sentiasa dalam perjalanan, jadi dia tak ada singgah-singgah dah. Jadi kita ibaratkan diri kita tu macam tu lah, ya. Hendaklah kita ibaratkan diri kita tu sama ada seperti orang yang berdagang, ya. Kita tinggal sekejap di dunia ni untuk satu tempoh masa tertentu, dan kita akan teruskan perjalanan kita ke alam barzakh, ya, dan seterusnya dalam kehidupan akhirat. Ataupun sebagai orang yang sentiasa dalam perjalanan, ya, sebagai orang yang sentiasa dalam menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini asal pada menyungguh-nyungguh atas menyelesaikan hati daripada dunia. Ini maksud daripada hadis ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita ni supaya bersungguh-sungguh tumpu kepada kehidupan sesudah mati, ya. Jangan jadikan dunia ni sebagai tempat yang kekal untuk kita hidup selama-lamanya, ya. Kerana setiap kita pasti akan mati. Jadi buat persediaan dengan menganggap diri itu sebagai orang yang berdagang, ya, ataupun sebagai orang yang dalam perjalanan yang panjang. Jadi asal pada hadis ini menyatakan pada menyungguh-nyungguh atas menselesaikan hati daripada dunia,
dan di atas zuhud dan qanaah padanya, iaitu bersederhana kita dalam menikmati segala kenikmatan kita, keperluan kita atas dunia ni berpada-pada. Jangan kita terlalu mengejar keduniaan untuk keselesaan kenikmatan, sehingga kita tidak memikirkan tentang kehidupan sesudah mati. Kata Imam Nawawi, makna hadis ini, jangan berpegang kepada dunia dan jangan mengambil akan dia tempat kediaman. Jadi maksud apa yang dikehendaki daripada hadis ini, Nabi SAW menyatakan supaya kita ni jadikan diri kita tu sebagai seorang yang sentiasa dalam perjalanan menempuh menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebagai orang yang berdagang, iaitu kita berhenti seketika untuk membuat persediaan, mencari manfaat, cari keuntungan, menerusi amal-amal soleh sebelum kita meneruskan perjalanan kita. Jadi jangan kita jadikan dunia ini sebagai tempat kediaman yang kekal, dan jangan berkhabar-khabar nafsu dengan kekal padanya. Ini jangan kita nak termakan dengan angan-angan hawa nafsu, nak hidup kekal atas dunia ini, menikmati sebagaimana orang kafir, Dan jangan bergantung dengan barang yang tiada bergantung dengan dia oleh orang dagang pada yang lain daripada tempatnya. Ini supaya kita ni, supaya jangan kita bergantung dengan segala kebendaan dunia ni, kerana kita akan meninggalkannya. Jadi itu antara amalan-amalan kebajikan, kebaikan yang boleh kita lakukan sebagai persediaan untuk menghadapi kematian. Kerana setiap kita pasti akan menghadapi mati, setiap nafs pasti akan menghadapi mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah Taala menjadikan kematian dan kehidupan itu sebagai untuk menguji siapakah yang lebih baik untuk amalannya. Maka kita jadikan peringatan ini, supaya kita sentiasa bersedia meningkatkan amal-amal kita, memanfaatkan masa kesihatan kita sebelum datangnya masa sakit kita, waktu kelapangan kita sebelum datangnya masa sempit kita. Waktu kita masih hidup ni, sementara belum datang waktu mati kita, sementara kita masih hidup ni, kita mengingati mati atas maksud supaya kita membuat persediaan untuk menghadapinya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada sabdaan-sabdaan bagi Nabi SAW ni dapat kita jadikan pengajaran, manfaat yang tiba untuk kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada ahli-ahli keluarga kita dan saudara-saudara kita yang lain. InsyaAllah aku qauli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah ada apa-apa nak tanya? Ya. Boleh. Maknanya mungkin orang tua kita tak sempat nak buat amal-amal kebajikan yang bersifat sedekah jariah itu, kan? Jadi apabila kita berpeluang, mungkin kita ada peluang, kita ada tanah untuk bercucuk tanam ke, ataupun mungkin kita ada peluang Allah bagi harta untuk bina masjid dan sebagainya, maka boleh kita niatkan pahala tu untuk arwah kedua ibu bapa kita. Kita niat hadiahkan pahala tu. Maknanya pahala amal yang kita lakukan tu kita niatkan dulu. Kita pun pahala tu untuk kita tetap ada juga, tapi pahala tu kita niatkan juga, ya Allah, mana untuk kedua ibu bapa. Macam kalau kita niat bacaan
Yasin ke, ataupun kita buat doa arwah, kita niat hadiahkan pahala-pahala bacaan Al-Quran tu, ataupun pahala zikir dan selawat tu, kita hadiahkan kepada mereka. Mereka akan dapat. Itu juga amalan-amalan yang kita buat tu, maka itu akan jadi pahala jariah untuk mereka juga, insyaAllah. Ya. Apa ciri anak yang soleh tu? Ciri anak yang soleh tu, kalau nak secara terperincinya tu mungkin banyak dah. Tapi sebenarnya anak tu dia apabila dia melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal yang soleh, jadi dia beriman, dia melakukan, menjaga amal-amal yang fardu, ya. Jadi selagi mana dia dalam akidah yang sahih, ya, maka dia melakukan amal-amal yang sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi SAW, maka itu semua adalah amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang dapat membawa taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ataupun amalan-amalan yang memberi manfaat kepada sesama manusia, sifat sedekah, semuanya adalah amalan-amalan yang soleh. Jadi kalau anak tu dia walaupun mungkin tak melakukan amal yang terlalu banyak seperti mana kebanyakan orang-orang yang soleh beramal tu, ya, jadi setiap orang tu dia ada martabat kesolehan mereka tu semuanya tak sama. Faham tak? Kan? Setiap orang tu dia punya ketakwaan itu tak sama, dia punya tahap masing-masing. Jadi sesuai dengan apa yang dia mampu amal, selagi mana dia beriman dan dia melakukan amal-amal yang fardu kepada Allah Ta'ala, dia berdoakan untuk kedua ibu bapanya setiap kali lepas sembahyang fardu, maka itu juga dah termasuk sebagai doa daripada anak yang soleh. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita anak-anak, ya, cucu-cucu, zuriat-zuriat yang sentiasa dapat mendoakan untuk diri kita dan orang-orang tua kita, ya. Semoga kita dapat kebajikan, pahala yang berterusan. Sehingga ada dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ibu bapa yang mungkin melakukan amal-amal dosa, maka disebabkan istighfar anaknya tadi, mendoakan keampunan untuk kedua ibu bapa yang tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala tingkatkan darjat ibu bapanya tadi tu di dalam kehidupan akhirat. Sehingga penghuni-penghuni dalam sesama ni pun menjadi hairan, macam mana kamu boleh mendapat martabat yang tinggi ni? Katanya ini adalah sebab berkat doa keampunan daripada anak aku. Dan dengan doa anak dia tadi tu, mendoakan keampunan untuk kedua ibu bapa tadi tu, ibu bapanya juga dapat manfaat dalam kehidupan akhirat, ya. Allah Ta'ala ampunkan dosa dan tinggikan darjat. Wallahu a'lam wa 'ilmuhu atam. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi manfaat khasnya kepada diri saya yang cakap ni dan kepada tuan-tuan, supaya kita dapat amalkan dan sampaikan. InsyaAllah kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya